Baik, kembali dalam buletin awal ni. Kita tahu dalam tempoh kita keadaan yang mungkin sukar sebelum ini, tapi dalam fasa pemulihan PKP dan juga PKP sebelum ini, beberapa bulan yang kita lalui banyak memberi kesan kepada keadaan dan juga sektor ekonomi secara khususnya. Tapi dalam masa yang sama terdapat juga rungutan dalam kalangan masyarakat, pengguna dan sebagainya berkaitan dengan pengenalan SOP yang dikenakan, tetapi bukan berkaitan dengan SOP, tetapi adalah situasi seterusnya yang mana ada dilaporkan berkaitan dengan kenaikan harga barang dan sebagainya. Ini disebabkan SOP yang terpaksa dilaksanakan oleh sesetengah premis dan juga kedai yang menawarkan perkhidmatan dan juga produk masing-masing. Jadi kita nak melihat kepada situasi dan keadaan ini menerusi Skype kita bersama dengan Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong ketika ini. Chris, kalau kita boleh kongsikan situasi dan keadaan, mungkin ada rungutan dalam kalangan masyarakat berkaitan dengan harga barang disebabkan SOP. Apa reaksi awal yang boleh Chris berikan berkaitan dengan situasi dan juga keadaan ini? Terima kasih saudara Ehsan. Saya melihat kepada penaikan harga berkenaan dengan kerana orang kata pelaksanaan SOP tidak dapat dielakkan. Yang pertama sekali kita kena faham bahawa kebanyakan makanan kita diimport daripada negara jiran seperti di Thailand dan juga sayur-sayuran daripada negara China. Apabila pelaksanaan SOP, kita dapat lihat kekangan di pelabuhan-pelabuhan. Mungkin tenaga kerja dikurangkan kerana SOP. Jadi maka apabila tenaga kerja dikurangkan, orang kata harga ataupun harga upah menaik. Dalam pada itu juga kita melihat bahawa di kedai-kedai apabila SOP dilaksanakan, contoh di restoran, apabila restoran itu ada 20 meja tetapi hanya boleh beroperasi dengan 10 meja, mungkin harga juga dinaikkan kerana kapasiti beroperasi dikurangkan. Dan yang ketiga, apabila contoh seperti kedai salon ataupun kedai gunting rambut terpaksa menggunakan barangan PPE seperti penutup muka, penutup sarung tangan, jadi ini ditambahkan ke dalam kos pelaksanaan. Jadi kos ini akan orang kata akan pas kepada para pengguna. Chris, dalam situasi dan juga tempoh ini, kita nak melihat kepada bagaimana keadaan itu dapat diselesaikan. Mungkin dalam tempoh dan juga kadar yang segera daripada berpanjangan dan sebagainya. Tapi solution dan juga langkah serta cara itu, pada pendapat Chris, bagaimana untuk peniaga memastikan harga itu terkawal, kenaikan itu dapat dielakkan dalam situasi menang-menang di antara peniaga dan juga pengguna secara khususnya? Kita lihat balik pada saranan pihak kerajaan, harga yang di-charge, harga biasa yang di-charge oleh para peniaga, kebiasaannya tertera di papan niaga, di papan tanda niaga. Seperti kalau kita masuk di kedai kopi, contohnya, harga secawan kopi itu biasanya disenaraikan di papan tanda harga. Tetapi apabila SOP dilaksanakan, mungkin ada orang kata pemakaian sarung tangan, pemakaian penutup muka dan juga sanitizer. Jadi harga ini juga turut dikendaki disenaraikan di papan tanda harga. Jadi para peniaga orang kata boleh lihat ada surcharge dikenakan kerana ada PPE yang digunakan, peralatan yang digunakan sedemikian. Jadi ini orang kata tidak dapat dielakkan, tetapi apabila para pengguna membayar harga sedemikian, mereka berasa puas hati. Kerana sebelum masuk kedai, mereka dah nampak dah harga tu dah ditandakan ataupun orang kata dipaparkan di papan tanda harga tersebut. Jadi kita kena transparan. Jadi persoalannya ialah transparansi. Kita kena bagi transparansi kepada para pengguna. Contoh khususnya 2 hari yang lepas telah diumumkan pawagam juga boleh dibuka kan. Jadi saya rasa ramai yang akan bawa anak-anak kecil ke pawagam sebab dah lama tak keluar family day kan dan sebagainya. Ataupun orang kata bot-bot yang digunakan untuk pelancongan. Tetapi orang juga akan merungut kerana harga tu
orang kata melambung tinggi daripada biasa. Kita tak dapat elak. Tetapi apa yang boleh kita buat ialah transparansi supaya kita memberitahu para pengguna harga-harga surcharge tersebut. Chris, sebelum ini kita sudah bercakap banyak kali berkaitan dengan penggunaan aplikasi digital, bagaimana untuk memasarkan produk bukan sahaja di Malaysia, malah di peringkat global dan sebagainya. Tapi selepas PKPP ini diperkenalkan dan juga kita melalui fasa pemulihan ini, sektor ekonomi dan juga industri banyak yang telah dibuka semula dan ia sangat mendapat tempat dalam kalangan masyarakat dan juga penduduk di Malaysia umumnya. Tapi dalam tempoh yang sama, bagaimana Chris melihat kepada perjalanan mungkin dalam tempoh sebulan dan juga 2 bulan mendatang untuk kita merancakkan kembali sektor ekonomi ini supaya kita dapat mengembalikan keadaan ekonomi yang lebih stabil dalam tempoh setahun ataupun 2 tahun akan datang? Yang pertama sekali, pembukaan sektor-sektor industri oleh pihak kerajaan amat kita alukanlah. Daripada segi persatuan perniagaan, rata-ratanya kita dapat beroperasi secara normal. Jadi ini dapat meningkatkan pendapatan. Rata-ratanya juga rakyat Malaysia juga ingin melancong. Kerana sebelumnya raya pun tidak dapat menziarahi para keluarga mereka. Jadi mereka ambil peluang ini untuk keluar melancong bersama. Untuk meluangkan masa terutamanya pada hujung minggu. Dalam masa terdekat ni saya lihat dalam 3 hingga 6 bulan ni elok kita fokuskan kepada orang kata internal consumption kita panggil internal consumption kerana kita masih belum bersedia untuk membuka sempadan kita kerana kita khawatir apabila kita membuka sempadan kita maka ada jangkitan COVID-19 yang dibawa dari luar negeri ke dalam negara. Kita lihat pada contoh Australia. Australia tidak membuka sempadan mereka dan juga telah membuat pengumuman bahawa mereka akan membuka hanya pada tahun depan. Tetapi mereka amat berfokuskan kepada internal consumption. Ini perlu kita galakkan. Pihak kerajaan perlu beri insentif dan juga mungkin geran sepadan untuk merancakkan perniagaan tempatan. Apabila tiba masa ni yang sesuai, mungkin pada suku ketiga atau akhir tahun, baru kita buka sepadan dan kita rancakkan lagi ekonomi kita dengan negara-negara jiran. Baik, terima kasih Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia atas perkongsian dan juga pencerahan berkaitan dengan keadaan dan juga situasi terutamanya melibatkan industri dan juga ekonomi negara khusus kepada peruncitan.